Ada orang muntah disebabkan kedai menggunakan pelarih. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pesakit saya, dia pergi satu kedai makan. Bila dia nak masuk kedai, dia baca Bismillah 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirkafi, Bismillahirmu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dan dia tiup sapu seluruh badan. Hak kita amalkan yang kita ajar pada dia. Lalu bila dia masuk kedai, dia teringat satu kongsian yang biasa ustaz-ustaz kongsi, baca surah Al-Kahfi, ayat tengah-tengah dalam Quran yang berbunyi wal yatalattaf. Dia baca 3 kali wal yatalattaf, wal yatalattaf. Bila dia baca ayat tu tadi, Allah SWT buka penglihatan dia, iaitu sihir yang digunakan pada kedai tu untuk mengkaburi pandangan kita. Akhirnya dia nampak kedai tu kotor, tak bersih, makanan tak selera pun, biasa-biasa je, biasa-biasa saja. Tapi orang tengok makanan tu seolah-olah sedap, masih fresh. Dia rasa sampai nak muntah, dia kata, bila nampak makanan tak seperti daripada mula-mula tu. Jadi buat anda yang nak pergi kedai makan, berhati-hati. Amalkan ini sebelum masuk kedai. Yang mana kedai yang menggunakan pelarih, kesan dia apa? Kalau kita ni, kesan dia badan kita pun boleh terkena sihir yang daripada kedai tersebut. Badan kita pun boleh terganggu. Sebab apa? Kes yang macam ni banyak. Kes yang macam ni banyak. Jadi berhati-hati. Sebelum masuk kedai tu, jangan lupa baca Bismillah 5 dengan ayat tengah Quran ni. InsyaAllah, mudah-mudahan membantu. Kan? Buat anda yang dalam proses nak sembuh, amalkan. Mudah-mudahan dengan asbab ini, badan anda terlindung daripada masalah sihir-sihir ni. Dan perhatikan, bila masuk kedai kita tengok, ada tak dia pakai azimat, dia tampak azimat tu, azimat ni, wafak tu, wafak ni. InsyaAllah, jom kita benterah sihir ni. Kalau kedai tu pakai azimat, jangan pergi. Dan tegur. Sebab apa? Kita ada majlis fatwa. Fatwa kita dah keluar, benda tu tak boleh. Jadi mudah sangat dah. Jadi jom kita benterah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Assalamualaikum. Adakah ruqyah ini hanya untuk jin sahaja? Ataupun ada pesakit yang beritahu bila diajak keluarganya pergi ruqyah, dia kata saya bukan gangguan jin, tak perlu pun pergi ruqyah. Okey, apa itu ruqyah? Ruqyah ini bermaksud jampi. Sebab itu di dalam ruqyah ada 2. Yang pertama ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirqiyah. Ruqyah syar'iyah iaitu ruqyah yang syar'i, yang menggunakan Al-Quran ataupun Asma'ul Husna, nama-nama Allah, ataupun menggunakan doa-doa yang difahami, yang menyandarkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun ruqyah syirqiyah, iaitu jampi-jampi yang syirqiyah, yang syirik, yang tidak menyandarkan kepada Allah, meminta daripada bangsa jin, menggunakan kaedah dukun ataupun bomoh, menggunakan alat-alat yang tidak boleh di dalam Islam. Dan ada pun ruqyah ini adakah hanya untuk jin? Kalau kita tengok balik sejarah ataupun sirah, sahabat Nabi pernah meruqyah satu golongan, satu kabilah yang di antara mereka sakit bukan daripada gangguan jin pun. Sakit yang bukan kaitan dengan jin pun, dan akhirnya sembuh. Dan ruqyah ini bukan hanya semata-matanya untuk sihir, saka, santau, pukau dan seumpamanya. Ruqyah juga boleh diikhtiarkan juga untuk penyakit medis. Adapun ruqyah, bila kita buat ruqyah, perlu ke tinggal rawat hospital? Tak perlulah. Itu hanya tambahan kita sahaja. Dan perawat ruqyah jangan menanamkan dalam fikiran pesakit bahawa tak perlu pergi rawat hospital. Kena buat dua-dua. Kan? Kalau perlu, buat cara ruqyah. Tak perlu, boleh pada anda sahaja nak ikhtiar ataupun tidak. Jadi bagi ustaz, ruqyah ini hanya untuk jin, tidak. Anda ada sakit berkaitan medis, nak cuba ruqyah pun boleh. Tetapi wahai perawat ruqyah, jangan menambah-nambah dalam perkara yang anda tidak tahu. Jangan menambah-nambah. Tengok simptom gangguan, diagnos daripada sudut gangguan sahaja. Jangan berlebih-lebih. Contoh orang tu ada anxiety, jangan kata gangguan jin. Gangguan tak ada, hanya ada simptom anxiety, kita kata jin. Silaplah. Kita kena tahu ini anxiety.
Dan kalau ada gangguan, gangguan pun menekan anxiety dia menjadi semakin teruk anxiety. Ataupun orang tu ada OCD, maka gangguan ni, masalah dia OCD, perlu pada psikiatris. Tetapi gangguan menekan titik OCD dia supaya semakin teruk. Ataupun penyakit lain. Jadi wahai perawat, jom belajar sama-sama ilmu ruqyah. Banyak perawat-perawat yang hebat mengajar. Dan yang penting untuk pesakit boleh ikhtiar dengan ruqyah, insya-Allah. Nanti kita sambung lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما زرع في الأرض وشر ما يخرج منها ومن ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Mudah-mudahan Allah hancurkan sarang-sarang sihir yang ada pada anda, keluarga anda, pasangan anda, suami isteri, ataupun gangguan zuriat yang mengganggu zuriat anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahu yashfik, Allahu yashfik, Allahu yashfik. Ukhruj ya adu wallah. Jika manfaat, boleh share insya-Allah. Jika ada tidak balas, komen insya-Allah. Mudah-mudahan manfaat.